Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Jemaah Tabligh merupakan komponen dakwah yang signifikan dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Malaysia. Penyertaan sebahagian Muslim Melayu dalam gerakan tabligh pada tahun 1970-an memberi petunjuk bahawa kedudukan Islam mula diberi perhatian secara meluas berbanding tahun sebelumnya. Namun, tidak banyak penulisan yang membincangkan sejarah peranan tabligh kepada masyarakat, isu semasa, cabaran yang dihadapi oleh jemaah tabligh dan saranan kepada golongan tabligh dalam menggerakkan dakwah dari era 1970-an hingga kini. Sejarah jemaah tabligh bermula di India dan didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas dan anaknya, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Syekh Muhammad Ilyas telah menulis sebuah kitab berjudul Malfudat Ilyas, sedangkan Syekh Muhammad Yusuf menulis kitab hayat As-Sahabah. Jemaah ini memiliki cabang di seluruh penjuru dunia. Dasar pemikiran mereka adalah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan mengadakan perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Selain itu, juga menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan tujuan menyebarkan agama Islam secara langsung serta berbicara dengan orang awam dengan bijaksana, lemah lembut dan penuh harapan. Jemaah tabligh mendorong orang awam untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan menggunakan kurniaan jasmani untuk memperoleh kenikmatan iman. Metod atau kaedah yang diambil para da'i jemaah tabligh adalah dengan berhijrah sementara dari satu negara ke negara lain tanpa niat tertentu kecuali untuk berdakwah dengan tujuan dakwah dan beramal. Juga untuk melatih dan mendidik mereka berniat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan meyakini kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut jemaah ini, ada 4 tingkatan dalam berdakwah, iaitu ulama, ujaha, qudama, iaitu mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berdakwah, dan ammatun nas, iaitu masyarakat umum. Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai fadail, iaitu perbuatan-perbuatan baik. Dalam aktiviti harian, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadail seperti kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi, Hayat As-Sahabat karya Al-Kandahlawi dan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Jika kita menginginkan kejayaan dengan terbentuknya sistem khilafah, maka kita harus memiliki sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Setiap orang yang berilmu harus mendidik murid-muridnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajarkan manusia mengenai Islam sampai diangkatnya seorang imam. Pengangkatan imam harus dilakukan setelah tegaknya agama Islam. Kaedah jemaah tabligh dalam usaha dakwah menyokong pendapat ini. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menolong orang yang menolongnya. Menolong Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menolong kitabnya, agama dan rasulnya, bukan menolong orang yang tidak memutuskan sesuatu berdasarkan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang berbicara mengenai hal yang tidak diketahui. Demikian pula orang berilmu yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, dia dijanjikan neraka. Para da'i jemaah tabligh menamakan aktiviti mendidik umat dengan Al-Quran dan hadis dengan sebutan tadrib wa tarbiyah, iaitu pendidikan dan pelatihan, atau tashfiyah wa tarbiyah, iaitu penyucian dan pendidikan. Mereka mengatakan setiap Muslim dituntut menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai Islam meskipun sedikit dan sekalipun dia bukan termasuk orang yang berilmu, kerana sebenarnya dia berdakwah mengenai hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahuinya.
Selain itu, amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib bagi setiap orang Muslim. Di antara yang diajarkan adalah mempelajari 10 surah terakhir dari Al-Quran dan adab yang bersifat umum seperti adab makan, minum, tidur serta perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Dalam perbincangan tentang ibadah, mereka memfokuskan upaya untuk membiasakan membaca 1 juz dari Al-Quran dalam setiap harinya, melakukan solat wajib dan sunnah, qiyamul lail dan berzikir. Jemaah ini juga mengenal 3 jenis khidmat, iaitu pengabdian, yakni pengabdian kepada diri sendiri, jemaah dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap da'i jemaah tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk berdakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal 2 jenis jaulah, iaitu mengembara untuk berdakwah yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya. Pertama ialah jaulah yang berkeliling di daerah masing-masing da'i, dan kedua ialah jaulah berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal da'i. Mengenai jihad, jemaah ini berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan jihad sebagai suatu kewajipan seperti kewajipan-kewajipan lainnya yang memiliki syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah adanya seorang imam yang bertugas memimpin kaum muslimin dalam melakukan jihad. Jika tidak ada imam, maka pelaksanaan jihad tidak sah, kerana jihad yang tidak dipimpin oleh seorang imam dianggap bertentangan dengan syariat. Jihad ini terbagi 2, iaitu jihad difa'i dan ibtida'i. Jihad difa'i adalah jihad yang dilakukan oleh seorang muslim untuk membela jiwa dan hartanya. Sedangkan jihad ibtida'i adalah jihad yang dilakukan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dalam jihad jenis pertama, tidak disyaratkan adanya seorang imam seperti yang dikatakan oleh kelompok Ahlus Sunnah, kerana jihad ini hanya bertujuan untuk membela diri dan hartanya dari bahaya yang mengancamnya sampai bahaya itu hilang. Sedangkan jihad jenis kedua harus dilakukan dengan adanya seorang imam. Menurut mereka, tidak ada jihad dan khilafah kecuali setelah adanya iman dan amal soleh. Jika kita ingin menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membentuk sistem khilafah di muka bumi, maka kewajipan pertama yang harus kita lakukan adalah menolong agamanya, baik dengan berdakwah atau mengamalkan ajaran-ajarannya. Gerakan jemaah tabligh tidak ada motivasi lain seperti politik, tetapi hanya bertujuan untuk mengajak manusia kembali ke ajaran Islam yang menyeluruh. Aktiviti dakwah mereka juga tidak terbatas kepada muslimin sahaja. Kepada yang bukan Islam, diajak mereka mengenali Allah dengan menerangkan bahawa Tuhan adalah Esa. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Perlu diingatkan bahawa jemaah tabligh merupakan gerakan Islam bukan politik terbesar di dunia. Untuk pengetahuan umum, Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-11 telah membincangkan mengenai kumpulan jemaah tabligh. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut. Kegiatan jemaah tabligh adalah tidak haram dan tidak perlu dibendung. Pihak berkuasa agama negeri adalah disyur untuk membekalkan garis panduan kepada pihak berkenaan.